Dan saya pernah sebut tentang Al-Harith bin Miskin. Orang nama. Dengar, ingat lagi. Siapa dia Al-Harith bin Miskin? Al-Harith bin Miskin adalah guru kepada Al-Imam, guru pada Imam Nasyai, Abu Dawud dan selainnya. Siqah. Al-Harith bin Miskin alim hebat dalam hadis. Al-Harith bin Miskin, dia diuji pada zaman pemerintahan Ma'mun, kerajaan Baghdad. Ada isu khalqul Quran. Ini sudah satu bab panjang tentang khalqul Quran. Khalqul Quran ialah di mana Mu'tazilah klaim, kata bahawasanya antara perkara yang mesti diimani, Quran adalah makhluk. Kerana kita tahu, saya dah sebut, krisis pemikiran. Kerana Mu'tazilah ini dia berdialog, dia zaman Mu'tazilah zaman hujah, penghujahan. Dia kira dua mazhab yang ideal dalam sejarah Islam. Sebab tu terlalu ideal hancur. Islam ni sederhana, moderation. Satunya ialah mazhab Khawarij, ideal. Khawarij kata buat dosa jadi kafir. Kalau semua orang ikut mazhab Khawarij, mana ada orang buat dosa? Bagus tak? Secara logiknya macam bagus lah, kan? Tetapi Khawarij pertama tak praktikal, menyanggahi nas, dan Khawarij tak wujud, hilang dalam sejarah. Sekarang ada Khawarij di mana? Di Oman ada. Ibadhi ni dia satu mazhab yang dia macam nak Khawarij lah. Tapi dia taklah macam Khawarij dulu. Dia menganggap orang yang buat dosa, dia kadang-kadang tak kata kafir tapi kekal di dalam neraka. Besar-besar. Tuan tengok, tahu Oman, hak pakai Oman tu. Dia mazhab dia Ibadhi. Dia ambil. Okey. Ibadhi tu pemikiran daripada Khawarij. Satu lagi ialah Mu'tazilah. Mu'tazilah ialah mazhab yang ideal. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah kata semua orang kena berfikir, kena mencari hujah sehebat-hebat semua benda. Akal mampu mencapai. Jadi sebabkan semua orang cerdik. Jadi zaman Mu'tazilah zaman yang penuh dengan penghujahan. Ramai orang Kristian masuk Islam, hujah Mu'tazilah. Ramai agama-agama lain juga masuk Islam. Tapi apabila Kristian berhujah dengan Mu'tazilah, tanya tentang siapa Nabi Isa alaihissalam, tanya Quran, mula-mula penghujang Quran ni apa? Kalamullah. Dia masa tu ilmu kalam dia tentang masalah qadim dan hadis. Ilmu kalamullah qadim sebab zat Allah qadim, azali. Qadim ni asal. Asal ni pasal apa qadim? Pasal dia kalam Allah daripada zat yang qadim. Ni kena nanti dalam ilmu falsafah. Pasal zat tu qadim, dia mesti qadim. Ini akan jadi masalah lagi dalam ilmu falsafah. Nanti perbuatan qadim ataupun tak. Ini saya tak mau bagi awal-awal ni pening kan. Pasal Tuhan tu qadim, masa perkataan dia mesti qadim. Pasal dia tu qadim. Pasal tapi nanti ahli falsafah timbul pula ini menyebabkan berlaku pengkafiran antara Ibn Sina, Al-Ghazali dan seumpamanya. Jadi kalau perkataan qadim, perbuatan qadim tak? Okey, sekarang ambil perkataan qadim pasal zat qadim. Bila dia, kenapa dia qadim? Pasal dia kalam Allah qadim sebab zatnya qadim. Jadi dia tanya siapa Isa? Isa, Quran kata kalimatullah, kalimat Allah yang dicampurkan kepada Maryam. Kalau Isa kalimatullah, Isa qadim. Kalimatuhu, Quran kalimatnya. Jadi setiap yang qadim itu Tuhan, Isa Tuhan lah. Mu'tazilah jam. Letih macam ni. Jadi Mu'tazilah kata tak boleh kata qadim. Mesti kata kalamullah
makhluk. Suara bunyi, ini pun ada agak suara bunyi pun satu hal, betul juga tulisan. Tapi dia kata kalam tu sendiri makhluk. Golongan ahlul hadis, mereka tak mau terlibat dalam hal ni. Mereka tak mau. Imam Ahmad khususnya, dia kata kalamullah. Dia tak mau benda-benda ni. Kerana dia kata ini semua bid'ah. Duk main qadim hadis ni semua kalam, dia tak mau. Sedangkan Mu'tazilah menganggap bahawasanya ini penting. Apa yang tak kata syirik, nanti akan membanyakkan qadim. Termasuk Isa. Dia panggil dalam ilmu falsafah ta'addudil qudama. Ta'addudul qudama. Kata orang pengajian lama, berbilang-bilang ia pada yang qadim. Kita lama kata. Maka akan banyak yang qadim. Jadi tak boleh. Jadi mereka jadikan ini sebagai satu dasar yang mana ulama-ulama diuji, qadim ke makhluk, qadim ke makhluk. Termasuk Imam Ahmad kena dambangnya. Kerana isu ini juga, ini nanti dalam pengajian yang tinggi sikit, ulama hadis berpecah. Sehingga berkelahi dua tokoh yang rapat, iaitu Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Yang asalnya dua sahabat yang rapat, tetapi berpecah sebab dalam menentukan pendirian terhadap kerajaan dalam isu ni. Politik selalu bagi orang berkelahi. Imam Ahmad kena, ramai orang kena, sampai ada yang penjara sampai mati. Kepala bagi pihak Mu'tazilah Ahmad, juga nama Ahmad bin Abi Du'ad. Ramai, saya bukan nak cerita hal ni, tapi saya nak cerita pasal Yahya bin Al-Haris bin Miskin tadi. Tapi Ahmad bin Abi Du'ad akhirnya ditewaskan oleh satu orang, budak orang biasa. Dulu saya pernah cerita dialog dia dengan orang biasa. Ulama dia bagi hujah-hujah, khalifah tak pi, tapi bila satu orang biasa main hujah, khalifah kata betul juga pakcik ni. Kan? Jadi nanti kita cerita panjang pula bab tu. Itu satu. Ada pelajar saya bagi buat tesis tajuk tu, khilaf para urwat hadis disebabkan fitnah khalqul Quran. Okey. Al-Haris bin Miskin, dia antara orang yang dihukum oleh Ma'mun sebab tak mau kata macam Khalid dengan macam mana pemerintah nak. Ni zaman Abbasiyah. Bila dia dihukum, lama dia duduk dalam penjara, akhirnya dia keluar. Tapi dia semasa zaman fitnah tu, Al-Imam An-Nasyai, anak yang kemudian jadi anak murid dia, masuk pergi kat dia. Masuk pergi pakai kopiah, pakai baju yang nampak macam dengan polis. Kan dulu bukan ada polis bukan baju macam ni, masuk macam dengan tentera pasukan kerajaan. Dia memang dia habaq kat Al-Haris bin Miskin, alim Al-Haris bin Miskin, siqah. Dia kata, hadis ni bagi hadis tu, cerita maksudnya hadis, riwayatkanlah hadis pada aku. Cakap elok lah. Dia tengok pelik, dia suruh keluar. Ni space brand ke apa ni, mata-mata gelap nama majlis aku ni. Hang keluar. Bila dia keluar, dia ni nak mengaji. Dia keluar, dia duduk kat pintu. Jadi dia dengar Al-Imam Al-Haris bin Miskin memulakan kelas dia. Dia pun dia baca, orang anak murid dia duk baca kitab hadis tu. Dia panggil qiraatan alaih, qiraah alaih. Yang ni ada beberapa cara dalam pengajian hadis. Satu guru baca, anak murid dengar. Satu anak murid baca, guru dengar. Dia baca tu riwayat guru tu lah. Dia baca, guru nak tengok betul. Macam tu lah. Jadi Imam Nasa'i nak tengok amanah dia kata, akhbarana Al-Harith bin Miskin qira'atan alaihi wa ana asma'. Telah memberitahu kami, mengkhabarkan hadis itu kepada kami, Al-Harith bin Miskin, orang baca kepada dia, sedangkan aku mendengar.
Pasal apa orang duk? Jadi orang ahli hadis duk bincang pasal apa yang ditambah sedangkan aku mendengar. Dah hang kata begitu. Akhirnya orang tahu cerita dia kena keluar majlis. Jadi dia tak mau sebab dia tak mau supaya dia tipu. Dia memang tak termasuk dalam tu. Tapi aku kena keluar. Jadi qiraatan alaihi, orang baca wa ana asma, akunya dengar. Amanah dia. Dia tak sembunyi. Kalau kita tak payah tak payah habang kan. Okey, kita kena halau untuk guru. Selepas daripada itu Al Harith terima dia sebagai anak murid.